PAS mengingatkan rakannya dalam muafakat nasional supaya mengelak mengeluarkan kenyataan curiga atas kerjasama yang dibentuk dalam muafakat. Ahli Parlimen Pangkalan Cepa Ahmad Marzuq Syahari berkata, kenyataan pimpinan sepatutnya terarah kepada memupuk perpaduan dan bukannya curiga. Jadi tidak ada siapa yang rugi dan tidak ada siapa yang terpinggir. Saya mengandaikan itu adalah pandangan peribadi dia, tidak menggambarkan hasrat akar umbi untuk PAS sama ada Perikatan Nasional atau Muafakat Nasional, kerana dua-dua itu PAS bersama. Dan setakat ini hubungan yang terbaik, perbincangan masa ke semasa, termasuk dalam soal benda yang paling penting, pilihan raya dan juga pembagian kerusi, berjalan dengan baik antara komponen-komponen ini. Tidak timbul lah. Jadi saya mengharapkan supaya tidak adalah kenyataan-kenyataan yang boleh membangkitkan kecurigaan dan juga meretakkan hubungan-hubungan seperti itu. Yang paling penting kita kena bercakap dengan bahasa dan laras yang memupuk kepada perpaduan dan juga kesepakatan. Ahmad Marzuq berkata PAS kekal pendiriannya mempertahankan muafakat nasional serta memperkukuhkan Perikatan Nasional. Sambil menyifatkan kenyataan Tajudin itu sebagai kenyataan peribadi, beliau berkata tidak timbul PAS perlu membuat pilihan antara UMNO dan Bersatu kerana kesemuanya dalam satu gabungan.
Dan program ini juga kita nak bantulah, kita nak bantu pusat darah negara yang kita tahu mereka kekurangan darah, terutamanya dalam tempoh PKP ini. Tak ramai orang berani nak keluar untuk menerima darah. Kita sediakan tempat dengan pematuhan yang ketat tadi, dan insya-Allah kita pada awalnya macam saya sebut tadi, kita anggarkan untuk pecah rekod, tapi oleh kerana ada kekangan, kita cuba untuk dapatkan penyertaan paling minimum 500 peserta ataupun 500 penderma bagi setiap negeri. Bagi setiap negeri 500, dan insya-Allah kalau kita campur semua negeri-negeri yang terlibat, kita anggarkan 7,000 lebih, dan kalau katakan 80 ataupun 85% daripada peserta yang mendaftar itu clear, kita tahu program proses dia kena ada screening dan sebagainya, dan tak semua mereka yang mendaftar dengan kita tu dapat menerima darah. Kita anggarkan dalam 70 hingga 80% yang clear, dan insya-Allah kita anggarkan dalam penyertaan dalam 5,000 peserta bagi program AMBD pada tahun ini, insya-Allah. Dan insya-Allah kalau pandemik kita berakhir, pandemik COVID-19 berakhir, kita akan jadi rakan strategik PDN, Pusat Darah Negara, dan kita akan jadikan program AMBD ini sebagai program tahunan kita pada masa akan datang. Ke laporan seterusnya, iaitu Kerajaan Negeri Kelantan mohon kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya Pondok Darul Naim di Padang Halban Kota Baru diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Selepas berlaku penularan COVID-19 yang dipercayai dari zon merah yang pulang ke Kelantan sekaligus mengakibatkan peningkatan kes positif COVID-19. Pengurusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Dr. Izani Hussein berkata, dari 31 kes baru dilaporkan di Kelantan pada Ahad, 11 daripadanya membabitkan penularan dari zon merah, iaitu Selangor, yang dipercayai pulang sempena cuti hujung tahun. Sekarang musim cuti dan kita melihat pergerakan daripada zon merah, daripada Selangor dan sebagainya ke Kelantan tinggi. Dan hari ini punca 11 kes adalah berpunca daripada pergerakan daripada zon merah. Oleh yang demikian, saya menasihati kepada semua supaya bila kita balik, kalau kita nak jumpa ibu bapa kita, kita stay ke ibu bapa kita. Kita tak usahlah nak bergerak sebebas-bebasnya, kerana kita semua tidak tahu apa yang ada pada diri kita, dan dia boleh membawa perebakan kepada masyarakat seterusnya. Katanya keputusan itu dicapai dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Kelantan petang Ahad. Manakala bagi kluster seragam cepa membabitkan sebuah kilang, pihak syarikat bersetuju menghentikan sementara operasi dan kesemua pekerja diarah menjalani kuarantin. Pada Sabtu, Kelantan merekodkan 85 kes, tertinggi sejak penularan wabak di negeri berkenaan, dengan 2 kluster baru iaitu Halban dan kluster seragam cepa. Dr. Izani juga menjelaskan siasatan Jabatan Kesihatan Negeri mendapati virus berkenaan tersebar semasa aktiviti seperti kenduri dan pertemuan kawan-kawan serta sanak saudara. Untuk itu, kerajaan negeri memutuskan kenduri hanya boleh dihadiri tidak lebih 50 orang tetamu. Warga emas dan kanak-kanak bawah 12 tahun dilarang ke kawasan tumpuan ramai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maksudnya, apabila datangnya ajal kepada manusia, manusia tidak akan dapat merubah ajalnya walaupun untuk dipercepatkan 1 detik ataupun ditangguhkan 1 detik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kurang daripada itu perlu kita faham bahawa ajal ini satu benda yang pasti dan kita tidak akan mengetahui bila ajal kita akan sampai. Oleh yang demikian itu, persiapan-persiapan yang rapi untuk kita berhadapan dengan kematian ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat mustahak untuk kehidupan kita di hari akhirat. Amalan kita yang perlu kita sempurnakan sebelum daripada kehadiran ajal, iaitulah kita mesti melengkapkan diri kita ini sebagai ummah Muhammad, yakni orang yang sentiasa menyempurnakan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti menggunakan kesempatan kehidupan kita di dunia ini untuk bekalan di hari akhirat. Apa jua kesempatan yang boleh kita lakukan di dunia, perlulah kita sempurnakan dengan baik. Sekiranya Allah anugerahkan kepada kita nikmat kesihatan, gunakanlah kesihatan ini untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjasa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk perjuangan Islam. Kita gunakan untuk persiapan kita untuk menghadapi hari akhirat. Allah anugerahkan kepada kita harta benda, nikmat dan segala-galanya. Perlu kita gunakan nikmat yang diberi oleh Allah untuk bekalan kita di hari akhirat, kerana sesungguhnya kematian adalah suatu perkara yang pasti berlaku kepada manusia, dan gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk kita berhadapan dengan kematian ini. Mudah-mudahan insya-Allah kematian kita akan diberkati oleh Allah dan kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, yakni mati orang-orang yang beriman, beramal soleh, golongan muttaqin yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.